Sebelum pemula, sila buka laman web CIDS sama ada dengan cara Google Search ataupun tekan link yang disediakan di bawah video ini. Setelah masuk laman web SC Model CIDS ini, scroll ke bawah, sila login menggunakan username yang dibekalkan. Contohnya, ini CIDS Guru, kata laluannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tekan login. Sampai ke bahagian ini adalah pendaftaran pengguna. Hanya dibuat sekali sahaja. Isi semua maklumat di sini dengan merujuk arahan yang diberi di sebelah kanan ini. Okey, isikan nama, kad pengenalan, email, persendirian, kata laluan. Okey, saya cadangkan cikgu tukarkan kata laluan di sini supaya tiada isu maklumat terpadam oleh guru yang lain. Negeri boleh buat pilihan. Setelah buat pilihan negeri, maka daerah, nama institusi, semua ini boleh cikgu buat pilihan. Jawatan, pilih guru. Kemudian bahasa, sama ada nak gunakan English atau bahasa Melayu pun boleh. Kemudian sila muat naikkan foto guru. Okey, setelah cikgu mengisi semua maklumat, telah masukkan logo sekolah, gambar sendiri. Okey, bahagian tanda tangan digital ini hanya untuk guru besar sahaja. Okey, kemudian tekan simpan profil. Setelah berjaya, maka cikgu bolehlah nampak logo sekolah dan gambar cikgu berada di bahagian atas sini. Okey, kita teruskan dengan langkah yang kedua, iaitu membuat tetapan jadual waktu sendiri. Cikgu perlu buat mengikut jadual waktu pengajaran masing-masing. Okey, maksimiskan. Bahagian di atas sini, maklumat siap sedia ada. Jadi, cikgu tidak perlu buat apa-apa perubahan jika jarak jadual waktu ini dalam lingkungan jadual waktu sekolah cikgu. Bahagian bawah ini, oleh kerana saya dah isi jadual waktu saya, inilah paparan cikgu baharu login. Cikgu sila pilih hari. Contohnya Isnin, pilih kelas cikgu mengajar, pilih kategori, katakan bahasa. Okey, contohnya bahasa Melayu. Cikgu sila ambil perhatian di sini. Mata pelajaran ini cikgu perlu mengikut tajuk TSKP. Contohnya untuk SJKC, pilih bahasa Melayu SJK. Kemudian waktu mula, katakan pada hari Isnin, cikgu ada 2 waktu bahasa Melayu bermula dari pukul 9 hingga 10. Okey, 9 hingga pukul 10 pagi ini terdapat 2 petak waktu pengajaran. Jadi di sini kena pilih 2. Walaupun 2 petak waktu pengajaran, tetapi hanya satu sahaja RPH yang disediakan. Jadi sini kekal 1 RPH. Dah isi, tekan tambah. Bila cikgu dah tekan tambah, paparan jadual waktu ini akan wujud di atas. Isnin, tahun 3, bahasa Melayu SJK, dari pukul 9 hingga 10, 2 petak pengajaran, 1 RPH. Katakan kalau cikgu silap isi, cikgu masih boleh tekan hapus. Dah siap isi jadual cikgu, cikgu jangan lupa tekan simpan. Cikgu boleh paparkan jadual waktu sendiri ni. Cikgu juga boleh cetak atau simpan PDF. Dah cetak atau simpan, tutup. Okey, seterusnya langkah ketiga, profil pembelajaran. Okey, penyeraras dan guru besar perlu tetapkan profil pembelajaran untuk sekolah masing-masing. Okey, maksimiskan. Item asal ini
telah bertanda tik yang warna biru. Item-item ini semuanya boleh ditambah jika perlu. Kalau tidak ada yang perlu ditambah, cuba tekan simpan, kemudian tutup. Kembali ke muka hadapan sini. Langkah yang keempat ialah tetapan adegan pengajaran. Besarkan item asal set induksi langkah 1, 2, 3 tanpa penutup. Cikgu boleh tambah mengikut kesesuaian sekolah masing-masing. Untuk adegan pembelajaran ini saya rasa tidak perlu buat apa-apa kecuali ada yang rasa RPH disediakan secara teliti lagi. Tekan simpan, tutup. Seterusnya langkah yang kelima iaitu membuat rancangan tahunan. Cikgu sila ke menu rekod, kemudian cipta rekod baharu. Maksimiskan. Nama rekod ni mulakan dengan tahun 2020, subjek EM tahun 3, kemudian kategori kelas sekolah rendah, aras kelas tahun 3, kategori subjek bahasa, subjek bahasa Melayu SJK. Siap, klik butang cipta rekod. Sampai paparan sini, tarikh minggu hadapan 5 hari bulan hingga 9 hari bulan dari minggu 37. Cikgu sila kekalkan nombor yang sama sebab perancangan pengajaran adalah untuk seminggu atau lebih dikenali sebagai MIW dalam CIDS. Bahagian bawah ini dikenali sebagai profil pembelajaran. Semua item ini adalah dari DSKP. Profil ini berbeza jika berbezanya guru. Cikgu boleh tukar tetapan profil pembelajaran di sini, ataupun cikgu ingin buat reset tetapan kembali ke tetapan profil pembelajaran yang asal. Di bahagian pemberitahuan sini, cikgu bolehlah isi sekiranya minggu peperiksaan ataupun cikgu menghadiri kursus, biar kosong jika tidak perlu. Semua bahagian ini cikgu boleh buat pilihan. Contohnya, cuma di bahagian objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan sini, cikgu perlu isi sendiri. Contohnya, dengan ayat yang penuh, semua murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan dengan betul dan tepat. Kemudian tekan tambah. Katakan jika ada objektif pembelajaran yang kedua, cikgu boleh sambung di sini objektif yang kedua. Kemudian tekan lagi tambah. Kriteria kejayaan ini khas untuk sekolah transformasi, tetapi tiada halangan bagi cikgu yang mahu mengisi. Jika dah siap, tekan simpan. Profil pembelajaran telah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, menyediakan RPH, iaitu profil belajar. Cikgu boleh cuba tekan sini, profil belajar, atau tutup tertingkap ini. Bila tutup tertingkap tadi, ia akan kembali ke paparan seperti ini. Ini adalah MIW, iaitu rancangan mingguan. Cikgu perlu sediakan rancangan mingguan atau dikenali sebagai MIW di CIDS ni sebelum menyediakan RPH. Bahagian yang berwarna merah ini semua perlu diisi. Cikgu boleh tekan untuk memasukkan kandungan. Ia akan kembali ke paparan profil pembelajaran tadi. Simpan, tekan profil belajar untuk teruskan. Simpan. Langkah yang ketiga, isi semua, simpan. Langkah yang keempat, mengintegrasi item pembelajaran.
Cikgu cuba baca dan membuat pilihan simpan. Cikgu lihat tangga pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang tangga yang ke-5. Kemahiran pelajar abad ke-21 atau kemahiran-kemahiran lain. Cikgu boleh pilih mana yang perlu, kemudian simpan. Seterusnya, tangga yang ke-6 mengaplikasi alat. Alat berfikir, katakan peta konsep, memahami. Pilihlah mana yang sesuai. Sekarang tangga yang ke-7 iaitu menerap nilai. Berbudi bahasa. Siap, simpan. Seterusnya, membentuk item aktiviti pembelajaran. Bahagian sini, jenis-jenis pendaksiran yang akan dilaksanakan, cikgu perlu mengisi di bahagian sini. Sama ada secara formatif, sumatif, PBD atau pembelajaran dalam talian. Kaedahnya, quiz. Kemudian, simpan. Dah selesai semua tangga ini. Sampailah tangga yang berwarna hijau ini ialah mencipta RPH. Bila cikgu dah isi semua, cikgu boleh lihat semua yang berwarna biru ini adalah rancangan untuk seminggu. Untuk guru yang baru masuk, bahagian sini perlu pilih kelas. Cikgu dah sediakan MIW, itu rancangan mingguan. Sekarang, cikgu perlu mencipta RPH. Klik cipta RPH. Kehadiran pelajar. Tarikh RPH ini 5 hari bulan, masa 9 pagi hingga 10 pagi. Cikgu scroll ke bawah. Inilah paparan RPH. Sebelum pemula, kita perlu setkan set induksi, katakan 10 minit. Langkah pertama 15 minit. Langkah kedua 15 minit. Langkah ketiga 15 minit. Penutup 5 minit. Jumlah masa minimumnya 60 minit. Cikgu perlu beri perhatian jumlah masa di sini. Jika satu petak, jumlahnya 30 minit. Jika dua petak, 60 minit. Kemudian cikgu boleh isi di bahagian set induksi. Guru menunjukkan gambar dan bertanya soalan kepada murid. Bahagian catatan, cikgu boleh mengisi murid melihat gambar dan menjawab soalan guru. Setiap langkah ini, cikgu boleh masukkan media dengan butang tambah ini. Cikgu boleh masukkan media, image, link. Contohnya, tekan media, masukkan link video yang sesuai, kemudian tekan OK. Video telah dimasukkan dalam bahagian sini. Cikgu boleh terus mainkan video ini melalui CIDS. Ini adalah bahagian refleksi setelah PTPC dilaksanakan. Cikgu perlu mengisi refleksi di sini. Bahagian ini adalah untuk pengesahan pentadbir. Andai kata dah siap, tekan simpan RPH. RPH berjaya disimpan. Cikgu kalau perasan di bahagian sini, hantar untuk pengesahan. Cikgu sama ada boleh hantar untuk pengesahan di sini ataupun kembali ke model. Bila cikgu kembali ke muka hadapan sini, cikgu boleh pergi buka rekod. Maksimiskan semua RPH yang disediakan oleh cikgu boleh lihat di sini. Contohnya RPH yang saya sediakan tadi untuk bulan Oktober, ia akan wujud di bahagian sini. Minggu yang ke-37, BM tahun 3, MIW dan
jumlah RPH 1. Cuba tekan dan ia akan membawa cikgu ke RPH yang disediakan tadi. Okay, di bawah sini ada banyak butang-butang. Cikgu boleh sunting RPH, boleh hapuskan RPH jika tidak perlu lagi. Ke laman utama RPT, cetak atau simpan PDF. Okey, kita cuba kembali ke model dan buka rekod. Senarai RPH yang disediakan boleh didapati di sini. Mengikut bulan, cikgu ingin menghantar RPH ini, tekan hantar untuk pengesahan. Contoh, bila lihat di sini, tiada butang hantar untuk pengesahan, maknanya RPH ini telah dihantar untuk pengesahan. Hanya sekali sahaja cikgu hantar. Jika ada perubahan, cikgu tidak perlu buat penghantaran pengesahan kali kedua. Okay, bagi RPH yang telah disahkan, cikgu boleh lihat di bahagian sini siapakah pengesahnya. Saya ambil satu contoh. Dah siap RPH, PTP telah dilaksanakan. Refraksi perlu ditulis di bahagian sini, termasuk dengan catatan peruntukan masa minimum. Bahagian bawah sini boleh lihat siapakah pengesah dan tarikh masa yang disahkan serta catatan dan huraian yang diberi. Itu sahaja untuk tutorial hari ini. Semoga dapat membantu cikgu menyediakan RPH. Sekian, terima kasih.